Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini cikgu nak ulas sedikit berkenaan dengan kerja rumah yang cikgu bagi pada minggu lepas. Ada 3 orang yang hantar, tapi cikgu kurang berpuas hati dengan jalan kerja yang kamu buat. Jadi hari ini kita akan selesaikan bersama-sama. Mari kita lihat soalan kita minggu lepas. Masalah dia ialah pada setiap bulan anda akan menerima bil elektrik dengan jumlah bayaran tertentu. Tahukah anda bagaimana elektrik yang telah digunakan ini dikira? Bina satu atau cara bagi mengira bayaran bil elektrik berpandukan maklumat di bawah. Gunakan teknik-teknik pemikiran komputasional bagi setiap fasa pembangunan atau cara untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi cikgu ada sediakan ruangan jawapan. Ruangan yang putih ni yang kamu patut isi. Sekarang kita tengok fasa yang pertama, iaitu fasa analisis masalah. Kita akan gunakan satu saja teknik, iaitu teknik leraian. Kalau kita lihat pada soalan ini atau permasalahan ini, apa yang soalan ini suruh kita lakukan? Kata kuncinya di sini. Bina satu atau cara bagi mengira bayaran bil elektrik berpandukan maklumat di bawah. Jadi, masalah besar kita ialah membina atau cara bagi mengira bayaran bil elektrik. Jadi bagaimana kita mau menulis di sini? Kita type saja jawapan. Masalah besar kita ialah untuk membina atur cara bagi mengira bil elektrik. Ini masalah besar. Bagaimana cara kita hendak mengira bil elektrik ini? Jadi kita akan pecahkan masalah besar ini kepada beberapa bahagian kecil. Apa yang kita nampak di sini? Kadar adalah berbeza bagi setiap penggunaan elektrik. Kadar bayaran dia. Kalau penggunaan elektrik 1 hingga 200 kilowatt jam sebulan, kadar dia ialah 0.218 sen. Darab dengan dia punya kadar berapa banyak penggunaan dia. Jika 201 kilowatt jam ke atas, kadar dia akan jadi lain. Kalau 200 ke bawah, 0.218 darab dengan berapa bilangan penggunaan elektrik dia. Tapi jika melebihi 200 iaitu 201 dan ke atas, kadar itu akan berubah. Kadar 200 ini kita akan tambahkan dengan kadar yang seterusnya. Maknanya kadar 200 pertama dan atas 200. Bergantung kepada berapa unit penggunaan elektrik yang kita gunakan. Jadi bahagian kecil masalah kita yang pertama apa murid-murid? Kita nak kira unit penggunaan elektrik sebulan. Unit penggunaan elektrik sebulan. Dan yang satu lagi kita akan pecahkan masalah kita ialah kadar bayaran mengikut unit penggunaan elektrik sebulan. Baru kita leraikan. Kita ada 2 masalah kecil di sini. Kemudian kita masuk kepada fasa reka bentuk atau cara. Corak yang sama. Apa yang kita nampak dalam teknik pengecaman corak ini? Corak yang sama apa murid-murid? Ciri persamaan corak yang dapat dikenal pasti ialah cara pengiraan unit penggunaan elektrik adalah sama. Corak dia cara nak kira pengiraan
unit penggunaan elektrik adalah sama, cuma kadar saja yang berbeza. Okey? Mengikut yang sama, cuma mengikut kadar tertentu. Mengikut kadar tertentu. Lain kadarnya, lain dia punya cara bayaran dia berbeza. Okey, kemudian dalam fasa reka bentuk atau cara, kita tengok pada teknik peniskalaan. Okey, apa aspek penting? Kalau dari segi input, apa yang kita perlukan? Okey, kita lihat tadi ada dua masalah besar tadi kan? Satu masalah besar kita kasih pecahkan kepada masalah kecil. Satu untuk kira unit penggunaan elektrik sebulan. Dua ialah kadar bayaran mengikut unit penggunaan elektrik sebulan. Okey. Jadi apa input yang kita perlukan? Yang pertama, kita perlukan unit penggunaan elektrik semasa. Okey. Kemudian kita perlu juga unit penggunaan elektrik dahulu. Sebab kadar ataupun unit penggunaan elektrik sebulan bergantung kepada unit penggunaan elektrik semasa ditolakkan dengan unit penggunaan elektrik dahulu. Barulah kita dapat unit penggunaan elektrik semasa. Okey? Formula yang digunakan. Okey. Untuk unit yang digunakan ialah, ini kita terus kepada formula. Unit penggunaan elektrik semasa ditolakkan dengan unit penggunaan elektrik dahulu. Okey, ini selesai untuk masalah kecil A. Bagaimana nak dapatkan unit penggunaan elektrik sebulan. Masalah kecil yang kedua ialah kadar bayaran. Jadi bagaimana kita nak menyelesaikan kadar bayaran itu? Kita tidak perlukan lagi apa-apa input. Input kita sudah selesaikan tadi. Jadi untuk penggunaan untuk penggunaan elektrik kurang atau sama dengan apa? 200 kilowatt jam. Cikgu boleh juga gunakan simbol less than and equal. Betul kan murid-murid? 100 kilowatt jam. Apa yang berlaku? Bagaimana cara kita mengira bil dia? Iaitu bil atau kita sebut kadar bayaran. Kadar bayaran sama dengan unit yang digunakan darab 0.218. Betul kan murid-murid? Untuk soalan yang pertama ni, kalau penggunaan elektrik 200 kilowatt jam dan ke bawah, kadar dia ialah 0.218. Okey. Satu lagi,
Untuk penggunaan elektrik melebihi berapa? 200 kilowatt jam. Maknanya kalau melebihi, dekat sini cikgu boleh gunakan simbol lebih besar daripada. Okey. Melebihi 200 kilowatt jam, apa berlaku? Kadar bayarannya berapa? Kadar bayaran sama dengan, okey, kita tahu 100 kilowatt jam yang pertama, bayaran dia ialah 0.218 kan? Jadi kita darabkan siap-siap. 100 darab dengan 0.218, ini untuk 100 kilowatt jam yang pertama, tambah, okey. Unit yang digunakan ditolak dengan 100, sebab 100 kilowatt jam tadi kita sudah kira di sini, didarabkan dengan berapa tu murid tadi di atas, cuba kita lihat. 0.492. 0.492. Cikgu tutup buka kurungan ni sebab ni perlu disaikan di sini. Jadi yang ni 100 darab 0.28 dia boleh jadi berapa tu mak murid? 1, 2. Okey, kita boleh pemudahkan dia jadi 21.8 kan? 21.8. Nanti jangan tanya cikgu mana datang 21.8 ni. Kita sudah selesaikan yang di sini. Okey, untuk 100 kilowatt. 100 ke 200? Tengok balik soalan. 200. Cikgu tersilap. Ni 200. Jadi, undur balik. Cikgu tulislah balik di nanti kadang kamu lupa mana datang tu. Okey, 200. Ini bukan 100, 200. Okey. Jadi yang ini kena tolak dengan 200. Kita tekan kalkulator, cuba kita kira. 200 darab dengan 0.218, 43.6. Jadi cikgu permudahkan dia. Bersamaan 43.6 tambah, okey, dalam kurungan, buka lagi kurungan, unit yang digunakan tolak 200 didarabkan dengan 0.492. Tutup kurungan. Okey. Ni cikgu kasih bola supaya kamu nampak formula yang terlibat. Okey. Okey, yang seterusnya, apakah output yang kita jangkakan? Murid-murid, apakah output yang kita jangkakan? Okey. Yang pertama, dah tentulah kita perlukan paparan unit penggunaan elektrik sebulan, dan yang kedua, kadar bayaran bil elektrik.
atau bil elektrik yang perlu dibayar, kan? Oh, cikgu tukarlah, kasih bil elektrik. Elektrik. Ini pun kasih bil elektrik. Elektrik. Di sini kita tulis bil. Okay. Jadi bil elektrik yang perlu dibayar. Bil elektrik yang perlu dibayar. Okey. Kemudian pseudocode. Bagaimana kita nak mencipta pseudocode? Kita nampak di sini, ini adalah struktur kawalan pilihan. Jika tidak. Okey, struktur kawalan dui pilihan. Jadi kita akan start membuat pseudocode. Mula. Seperti biasa, pseudocode dia mesti ada mula dan tamat. Okey, apa yang kita perlukan? Kita gunakan indent, murid. Okey, kita tengok mula. Apa kita punya input tadi? Jadi unit kita punya perkataan kata kunci di sini input. Jadi kita akan gunakan di sini masukkan. Masukkan apa? Unit penggunaan elektrik semasa. Okey. Ada lagi kah murid-murid? Ada dua input. Masukkan unit penggunaan elektrik semasa dan unit penggunaan elektrik dahulu. Okey. Selepas kita masukkan input, apa berlaku? Kita nampak ada formula. Kita mengira di sini. Unit yang digunakan sama dengan, jadi kita terus masukkan di sini. Kira. Okey, kata kunci di sana kira. Boleh juga kirakan. Okey. Unit yang digunakan sama dengan unit penggunaan elektrik semasa. Mungkin dah tak sama. Elektrik semasa tolak unit penggunaan elektrik dahulu. Okey. Kemudian apa berlaku? Di sini kita ada dua pilihan, betul? Jadi kita akan gunakan kata kunci di sini jika. Okey. Kita ambil jika kurang daripada 2000 kilowatt, jika lebih lah. Okey, jika lebih senang 200 kilowatt jam, kita guna simbol ni. Okey. Jika apa? Unit yang digunakan. Okey. Ctrl V. Unit yang digunakan lebih besar daripada 200. Okey, apa yang berlaku? Kita jarakkan sikit ke dalam. Kita akan buat formula yang kedua ni, sebab yang lebih besar ni kita ambil yang ini. Bil elektrik sama dengan, cukup copy saja ni. Okey. Okey. Lepas tu, apa seterusnya? Sebab ni dua pilihan, perlu lagi ke kita buat dia punya syarat di sana? Kita bergantung kepada syarat ini saja.
unit yang digunakan melebihi 200. Maknanya di sini ialah jika tidak. Tidak perlu lagi kita nyatakan jika lebih besar atau lebih kecil daripada 200. Okey. Jika tidak, kita gunakan syarat yang ini. Okey. Bil elektrik sama dengan okey. Baru selesai pengiraan bil elektrik. Okey. Selesaikan yang jika, jadi mesti ada perkataan tamat jika. Kemudian, kita perlukan output. Output, dia punya kata kunci untuk output kalau pseudocode ialah paparkan, untuk formula kira, untuk input masukkan. Senang saja tu murid-murid. Okey, jadi sekarang kita berada di luar kawasan jika, kita nak paparkan, dia mesti di sini, selari di sini. Okey, jadi paparkan apa murid-murid? Yang pertama, unit penggunaan elektrik sebulan. Yang ni tadi, unit yang digunakan. Jadi kita akan tulis di sini unit yang digunakan. Digunakan dan apa? Bil elektrik. Nah, selesai sudah kita punya pseudocode. Bagaimana pula dengan carta alir? Ini yang semua pening kepala mungkin kan? Okey, bagaimana kita nak buat carta alir? Cik kasih ruang dulu. Okey, cuba lihat ini. Mula, tamat. Ini pseudocode. Carta alir juga pun ada mula dan tamat. Jadi, simbol mula apa murid-murid? Insert, shape. Ini simbol mula. Okey. Add text. Mula. Kalau tulisan terlampau besar, kasih kecil sikit. Okey. Mula. Cikgu kita start di tengah lah. Okey. Ini untuk tamat. Nanti kita letak dia. Okey. Lepas tu kita jumpa perkataan masukkan. Okey, cikgu highlight yang kita punya kata kunci masukkan. Kalau masukkan, simbol dia akan jadi apa murid-murid? Apa simbol untuk memasukkan? Iaitu input. Jadi input simbol dia ini. Segi 4 miring. Okey. Teks apa yang kita perlu masukkan? Copy. Paste. Boleh tak cikgu tulis dua-dua sekali, unit penggunaan elektrik semasa dan unit penggunaan elektrik dahulu? Sebenarnya boleh, tiada masalah. Penggunaan semasa dan okey, kasih kecil sikit. 9. Okey. Okey. Lepas itu apa berlaku? Kirakan unit yang digunakan. Okey. Kata kunci di sini kirakan. Jadi kirakan ialah proses. Okey, jadi kita punya insert, shape, bentuk proses mana murid-murid? 4 segi rectangle. 4 segi 4. Okey. Teks apa dia? Perlukah kita tulis kirakan? Tidak perlu. Kita ambil saja formula dia. Unit yang digunakan
Copy. Paste. Okey. Ruang kecil tapi tidak apa. Yang penting kamu faham. Tak apalah makan masa sikit untuk menunjukkan kepada kamu ya. Okey. Kemudian jika. Ni jika. Kata kunci jika ini. Ini menunjukkan struktur kawalan pilihan, dui pilihan. Okey, jadi jika apa simbol dia? Kita tengok syarat dia. Ada satu je syarat ni. Unit yang digunakan lebih besar daripada 200. Jadi ini copy. Kita masukkan simbol apa? Pilihan diamond ya. Cikgu ni dah cukup. Okey, kita masukkan diamond. Okey. Text. Paste. Okey, kita boleh letak tanda soal. Adakah unit yang digunakan lebih besar daripada 200? Kita tanya user. Adakah? Jika ya, apa berlaku? Kita akan ambil formula ini. Ini ialah formula kirakan. Okey. Cikgu lupa tulis perkataan kirakan. Kirakan. Dipun kirakan. Jadi bila ada kirakan, ia adalah dalam bentuk formula. Copy. Jadi kalau formula ialah proses. Jika murid faham betul-betul, amat mudah kita translatekan daripada pseudocode kepada carta alir. Okey. Yang ini jika ya. Okey, jika tidak, apa yang berlaku? Cikgu copy saja ni ya. Okey, ini untuk ya, ini untuk tidak. Terpaksa pakai ruang sebelah sana. Jika tidak, ni formula dia. Okey, mak tak. Mak juga. Ini jika tidak, ini jika ya. Okey, lepas tu apa berlaku murid-murid? Akhir sekali selesai ya, tamat jika. Okey, maknanya selesai tu yang jika, barulah kita paparkan. Paparkan ialah output. Jadi kalau output simbol dia sama macam input. Okey, jadi cikgu copy saja itu. Okey, saya letak di bawah lagi. Okey, apa yang perlu dipaparkan di sana? Paparkan unit yang digunakan dalam dan bil elektrik. Okey. Tadi masukkan, sekarang paparkan unit yang digunakan dan
Sipil elektrik. Lepas tu akhir sekali dia punya tamat, simbol tamat kita letak di bawah. Okey. Jangan lupa kita perlu buat aliran dia, anak panah, insert. Okey. Satu hitam. Insert lagi. Okey. Panah hitam. Insert lagi. Panah warna hitam. Okey, insert lagi. Ini kita jangan lupa kita akan labelkan sebagai ya. Yang ini sebagai tidak. Anak panah itu mesti menyentuh ke kotak itu ya. Okey, dan dia mesti tiada garisan yang tidak bercantum. Maksudnya dekat sini dia tidak boleh habis begini, dia belum siap. Jadi kita mesti kasih sambung dia sebab akhir sekali dia akan pergi dipaparkan, betul? Okey. Mesti sebelum dipaparkan di sini. Okey. Okey, dan perlu label ya dan tidak. Ini ya. Ya. Okey, home. Juga tidak mau ni kotak. Bagi format kita kasih buang dia punya shape outline. No outline, no fill. Okey. Copy, paste. Okey. Satu ya di sini, satu tidak. Okey. Ini yang tidak. Nah, siap sudah kita punya carta alih yang kita terjemahkan daripada pseudocode tadi. Okey. Cikgu harap murid-murid boleh faham ya. Okey. Untuk pengukuran ini kita akan sambung pada esok. Okay, hari ini cikgu nak murid-murid salin semula langkah-langkah yang cikgu dah buat tadi. Okey, lihat dan salin semula sehinggalah kepada carta alih. Ikut step yang cikgu dah tunjukkan tadi ya.